Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, kita bertemu lagi dalam kelas control system di A3323. Pada video kali ini kita akan membicarakan tentang sistem PLC. Kita mengkhususkan kepada sistem PLC. Sebenarnya saya telah pun menceritakan sedikit tentang sistem PLC ini dalam pengenalan PLC dan juga pengenalan control system. Okey, pada hari ini kita akan pergi kepada yang lebih detail tentang sistem PLC. Okey, sistem PLC mempunyai beberapa bahagian. Dia ada 5 bahagian. Bahagian yang pertama ialah kita kenali sebagai bahagian masukan, dan seterusnya ialah bahagian kawalan dan juga bahagian keluaran. Okey, bahagian lain ialah bahagian yang kita kenali sebagai bahagian bekalan kuasa dan juga bahagian pengaturcaraan. Setiap bahagian ini mempunyai device ataupun dia punya peralatan yang tersendiri. So kita lihat pada bahagian masukan dahulu. Okey, pada bahagian masukan, bahagian masukan ini dia menghantar isyarat analog atau digital ke bahagian pengawal untuk diproses. Isyarat analog atau digital lebih dikenali sebagai isyarat masukan ataupun input signal. Input signal ni adalah didapati daripada peranti-peranti masukan seperti mana yang kita buat latihan di bengkel, iaitu seperti switch penat tekan, switch hard, penderia, switch toggle, kontak ganti dan lain-lain yang kita boleh masukkan. Sebagai contoh, jika kita ada sensor dan sebagainya, so kita masukkan itu sebagai peranti masukan kepada PLC. Seterusnya kita pergi ke bahagian kawalan. Okey, bahagian kawalan adalah bahagian yang memproses isyarat yang diterima daripada bahagian masukan dan menghantar isyarat yang telah diproses ke bahagian keluaran. Dan isyarat yang telah diproses itu dikenali sebagai isyarat keluaran ataupun input signal. Okey, bahagian kawalan ini adalah merujuk kepada PLC itu sendiri. Merujuk kepada PLC itu sendiri. Bahagian inilah yang memproses, yang menerima arahan ataupun menerima isyarat masukan daripada peranti-peranti masukan dan diproses, dan dia menghantar keluar proses-proses yang isyarat-isyarat yang telah diproses kepada sebagai isyarat keluaran. Dan unit-unit bahagian kawalan sebenarnya terdiri daripada beberapa bahagian yang kita boleh bahagikan kat sini, iaitu unit pemprosesan pusat, iaitu CPU. Kita ada unit bahagian, unit memori. Unit memori ni mempunyai 2 bahagian, RAM dan ROM. Dan unit bekalan kuasa backup, di dalam unit PLC itu sendiri mempunyai bekalan kuasa secara backup, dan unit antaramuka masukan atau keluaran. Kita tengok satu persatu, di mana yang dikatakan sebagai unit pemprosesan pusat ataupun CPU. Okey, CPU ini adalah untuk mengawal dan menyelia semua operasi-operasi dan melaksanakan arahan-arahan program yang tersimpan dalam ingatan. Ia merupakan satu sistem bas yang digunakan sebagai pengantara maklumat antara CPU dan peranti yang lain. CPU ini menggunakan litar bersepadu, pemproses mikro, ataupun yang dikenali sebagai microprocessor integrated circuit. Dia juga dikenali sebagai CPU. CPU yang di dalam gambar ni kita dapat lihat, ni gambar ni, omron ni.
Okey, yang nombor 2 ni itu adalah microprocessor. Ini yang kita panggil sebagai CPU. Dalam mainboard, yang antara peralatan yang terpenting adalah bahagian terpenting adalah CPU lah. Okey, yang kedua, bahagian ingatan memori. Kita ada untuk memori, fungsinya adalah untuk menyimpan arahan-arahan lah, menyimpan arahan tertentu yang disimpan oleh pengeluar atau pengguna sendirilah. Macam kita dah letakkan arahan-arahan, contohnya dalam kita masukkan melalui konsul, letakkan arahan, so arahan yang kita simpan dalam konsul tu disimpan oleh unit ingatan lah. So arahan-arahan tersebut akan diproses, dibandingkan dan dilaksanakan oleh unit pemproses mikro. Ini dia hanya untuk menyimpan ingatan sahaja. So kita ada bahagian RAM. Okey, RAM. So ini adalah bahagian RAM dalam motherboard ni. PLC ni ada bahagian RAM, ini adalah bahagian RAM. So RAM adalah bermaksud random access memory ataupun ingatan campaian perawak. Ini ingatan ini dia boleh tulis semula, boleh disimpan dan ditulis semula, dan dia boleh dibaca oleh pengguna pada bila-bila masa lah. Dan RAM ini memerlukan bekalan kuasa backup bagi memastikan arahan tu tak hilang lah. Itu yang kata tadi, dia boleh tulis dan boleh rewrite semula. Untuk peranti ingatan yang kedua, iaitu ROM. ROM ada kalau di dalam motherboard dia, kita tengok dia ada bahagian atasnya sebelah CPU. Okey. So apa fungsi ROM? ROM adalah hanya untuk membaca ingatan saja. Dan arahan-arahan yang disimpan kali pertama oleh pengeluar, dia boleh dibaca dan boleh dibaca oleh pengguna pada bila-bila masa, tapi tidak boleh ditukar ataupun tidak boleh dipadam, walaupun kita tak ada bekalan kuasa. Dia memang tersimpan dekat situ. Ini adalah bahagian ingatan yang agak penting lah. Kalau kita nak untuk arahan-arahan yang sedia ada dalam sistem, dia disimpan di dalam ROM. So ROM yang digunakan adalah jenis EEPROM. Ini yang tadi kita dah bincang tentang RAM. So seterusnya kita pergi kepada unit bekalan kuasa backup. Okey, unit bekalan kuasa backup. Biasanya unit bekalan kuasa backup ni berada bersama dengan di dalam PLC. So dia membekalkan bekalan kuasa kepada RAM bagi memastikan arahan tidak hilang setelah disimpan. Dan bekalan kuasa backup selalunya terdiri daripada bateri ataupun kapasitor. Ini dia punya bateri dia, ataupun kita tengok lebih kurang macam kapasitor di bateri ni. Unit bahagian kawalan yang lain yang terakhir ialah unit antaramuka, masukan dan juga keluaran. Fungsi unit ini adalah untuk menyambungkan antara peranti-peranti di bahagian masukan atau keluaran dan peranti di bahagian kawalan. Dan dia terdiri daripada terminal-terminal yang berskru lah, penyambungan yang berskru. Ini contoh bahagian penyambungan. Tengok ada number dan skru kita masukkan. Biasanya dia berada di bahagian kita letak di bahagian masukkan dan bahagian keluaran. Bahagian atas dan bawah CPU tu biasanya ada arahan masukkan ataupun bahagian dia diletakkan sebagai I1, I2, I3, I4. Kalau keluaran ni ada kalau macam semen logo, dia ada Q1, Q2, Q3, Q4. Inilah bahagian-bahagian atas dan bawahnya. Okay, itu bahagian kawalan. Untuk bahagian keluaran, ialah bahagian yang berfungsi untuk menerima isyarat yang telah diproses
oleh pengawal dan melaksanakan tugas yang diaturcarakan. Dan bahagian peranti keluaran ini terdiri daripada peranti-peranti keluaran yang biasalah yang kita tahu seperti lampu, keluarga ganti, LED, solenoid, seperti mana gambaran yang di bawah ni lah. Okey, untuk bahagian bekalan kuasa. Okey, bekalan kuasa. Fungsi utama bekalan kuasa adalah untuk membekalkan kuasa kepada semua peranti di dalam bahagian kawalan. Bahagian bekalan ini dibekalkan terdapat dua jenis bekalan lah. Satu bekalan yang berbentuk direct current ataupun DC, dan satu lagi bekalan yang berbentuk AC ataupun AU. Sebagai contoh, 5 volt DC atau 24 volt DC ni digunakan dalam bengkel kita yang mana kita gunakan pada Omron, set Omron, CPM 2A, 2E menggunakan 24 volt. Dan untuk semen logo yang ada di bengkel kita gunakan kuasa 240 volt AU. Dekat situ dia tulis 110 atau 240 AU. Itu kedua-dua nilai voltan ini boleh digunakan untuk semen logo. Okey, terdapat dua jenis ataupun dua types untuk bekalan kuasa PLC. Satu yang kita panggil bekalan kuasa jenis modul. Okey, ini jenis modul, dan bekalan kuasanya berada di dalam modul itu sendiri. Maksudnya kita plug masuk kabel dekat kawasan ni, area ni. Okey, so kita boleh sambungkan lah. Ini jenis bekalan kuasa jenis modul, iaitu dia termasuk dalam set bagi sesebuah PLC. Untuk bekalan kuasa yang kedua ataupun jenis type yang kedua, bekalan kuasa luaran. Ini dia tak ada dalam set. Dia memerlukan tambahan kepada bekalan kuasa. Ini contoh bekalan kuasa untuk set Omron. CPM 1 ini dia gunakan ini. Ini bekalan kuasa kepada set ini. Kalau di bengkel tu kita ada CQ1 mAh kita tu ada satu bekalan kuasa di bahagian yang saya pernah tunjukkan pada pelajar, tapi yang itu tu bukan jenis compact macam ni lah. Ini jenis ni memang kena buat tambahan. Kalau semen logo sekalipun yang menggunakan kuasa 24 volt DC juga menggunakan bekalan kuasa, sebab kita nak convertkan daripada bekalan kuasa AU kepada DC untuk kita supply kepada set PLC yang menggunakan DC, sebab kita punya bekalan kuasa normal kita daripada TMB menggunakan AU. Okey, dan yang terakhir sekali kita tengok pada bahagian pengaturcaraan. Okey, bahagian pengaturcaraan fungsinya adalah untuk digunakan untuk memasukkan arahan-arahan dalam bentuk bahasa pengaturcaraan ke dalam peranti ingatan RAM yang kita peranti RAM yang kita sebutkan sebelum ni di bahagian kawalan. So ada dua lah biasanya kita masukkan peranti bahagian pengaturcaraan ni. Satunya adalah daripada komputer ataupun daripada laptop, dan satu lagi daripada konsul pengaturcaraan. So kedua-duanya kita gunakan di makmal kita. Satu ni yang menggunakan software ni, saya merujuk kepada pembelajaran kita PLC semen logo, kita buat pengaturcaraan menggunakan software. Dan untuk Omron, kita di bengkel kita gunakan kebanyakannya kita gunakan konsul, walaupun ada juga kita gunakan software Omron, tapi kita lebih banyak menggunakan konsul. Ini dua peranti yang biasanya kita gunakan di lab kita.
So untuk setakat itu saja sistem yang kita kenali sebagai sistem PLC. So saya harap pelajar-pelajar boleh faham dan boleh mengenali sistem PLC dengan lebih baik. Okey, kita akan jumpa lagi dalam video yang seterusnya, iaitu dari segi bahasa pengaturcaraan. So kita jumpa pada video yang seterusnya. Terima kasih kerana memberi perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.